Selamat sejahtera kepada semua pelajar 4 Citrin dan 4 Diamond. Syabas cikgu ucapkan kepada anda semua yang mengikuti Google Meet untuk sesi PTPR Science. Diharapkan pelajar telah pun mula jawab soalan kuis 3.4 yang telah kamu belajar minggu lepas. Okay, kamu jawab soalan kuis hari ini untuk ingat baliklah apa yang kamu belajar minggu lepas. Dan 4.1, 4.2 akan diajar hari ini. Hari ini masuk bab yang baru, iaitu bab 4, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Cikgu nak berikan kredit kepada Cikgu Norazila binti Khalid kerana beliau sudi berkongsi slide ini untuk semua guru-guru sains. Subtopik 4.1, kelestarian alam sekitar. Konsep teknologi hijau. Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Apakah kepentingan teknologi hijau? Marilah kita lihat. Pertama, untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Tiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Empat, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Teknologi hijau ini dapat membantu mengurangkan pengeluaran karbon. Kerana karbon ini iaitu gas karbon dioksida merupakan punca utama pemanasan global atau kesan rumah hijau. Okey, ini ulang ya. Contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Ini seperti kenderaan tenaga solar, ia bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Ataupun kenderaan hybrid yang menggunakan petrol dan juga bateri. Okay. Sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Contoh, tenaga angin, tenaga hidroelektrik, tenaga solar, tenaga geothermal. Okay, ada 4. Menghubung kait percekapan tenaga dengan teknologi hijau. Bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada Julai 2009. Terdapat 4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan. Pertama, tenaga. Dari aspek tenaga, dasar teknologi hijau kebangsaan mempromosikan percekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Maksudnya, negara kita
Tak nak hanya sesekali bergantung hanya kepada sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, gas asli. Okay. Kita nak mempromosikan ataupun lebih kepada menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Alam sekitar. Untuk meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Dari segi ekonomi, dasar teknologi hijau kebangsaan adalah bertujuan menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Aspek sosial untuk meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Ada 4 tonggak. Yang pertama, kita ulang balik. Untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan ketidakbergantungan tenaga. Kepada sumber tenaga tidak boleh baharu. Utamanya. Kita nak lebih kepada amalan sumber tenaga yang boleh baharu. Seperti tenaga angin, tenaga solar, tenaga hidroelektrik dan tenaga geothermal. Tonggak kedua adalah memelihara dan memelihara alam sekitar. Mengurangkan mengurangkan jejak karbon dan juga pembebasan gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. Dari segi ekonomi, meningkatkan ekonomi lah dari segi teknologi hijau. Sosial, meningkatkan kualiti semua lapisan masyarakat. Apa maksud kecekapan tenaga? Penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Apabila kecekapan tenaga diutamakan, kebaikannya adalah dapat menjimat sumber tenaga. Dua, ekonomi negara juga akan semakin kukuh dan kita dapat mengurangkan pembaziran tenaga. Ketiga, sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada satu bentuk tenaga boleh baharu, iaitu tenaga biojisim yang lebih bersih dan selamat. Malaysia sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga adalah pertama, label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Anda pernah lihat kan ada bintangnya. Indeks bangunan hijau, Green Building Index. Di mana ada kriteria-kriterianya. Nanti kita lihat. Kempen teknologi cekap tenaga. Usaha keempat, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Kelima, kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Ini merupakan label kecekapan tenaga yang ada pada kelengkapan elektrik. Nak beli apa-apa peralatan, kamu perlu pertimbangkan sama ada peralatan elektrik itu dapat menjimatkan tenaga ke tidak. Yang 5 bintang ini adalah dia dapat jimatkan tenaga pada tahap yang maksimum lah. Pilihlah yang 5 bintang. Indeks bangunan hijau, Green Building Index.
Indeks bangunan hijau ialah satu sistem penarafan yang diberikan kepada bangunan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Contohnya dalam buku teks muka surat 53 adanya gambar Masjid Raja Haji P. Sabilillah di Cyberjaya. Merupakan masjid pertama di Malaysia yang menerima pengiktirafan indeks bangunan hijau. Nanti cikgu share link YouTube lah tentang Masjid Raja Haji P. Sabilillah ini ya, yang telah dapat pengiktirafan indeks bangunan hijau. Ada videonya. Ciri-cirinya adalah dia menggunakan pengudaraan semula jadi. Dia boleh maksudnya pengudaraan sangat baik, tidak bergantung kepada pendingin hawa, dan pencahayaan pun bagus. Boleh kurangkan penggunaan lampu elektrik. Dan airnya, dia ada sistem takungan air hujan. Dan air hujan itu akan ditakung dalam satu tangki ya, di mana dia digunakan recycle air hujan itu untuk dia punya tandas lah, guna untuk tandasnya. Dan juga dia punya bumbu atas ada tanaman, ada tanaman. Seterusnya usaha kerajaan untuk mempromosikan kecekapan tenaga ni dalam teknologi hijau melalui kempen kempen ini ada yang ditujukan kepada yang industri, contoh kan IKEA kan dia punya bumbung, semua ada pasang ini ya, panel solar, dia guna ini dan dia boleh menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Tenaga solar ialah sumber tenaga boleh baharu. Untuk pengguna, kerajaan ada adakan kempen kesedaran dan menyeru semua rakyat ni kena jimat tenaga. Apabila kamu telah meninggalkan bilik itu, seharusnya kamu perlu tutup. Tidur pun kena tutup lampu. Jangan biarkan tak ada orang lah, aircon on, kipas on, tak ada orang kat dalam. Harap semua mempraktikkanlah kecekapan tenaga dan penjimatan tenaga dari rumah kamu. Terlihat sektor dalam teknologi hijau. Sektor pertama, hari ini kita selain masuk pendahuluan tentang kelestarian alam sekitar, kita masuk subtopik 2 juga, 4.2, sektor tenaga. Untuk quiz Google Form, pelajar hanya jawab yang jisim, indeks jisim badan dan juga yang hari ini 4.1 kelestarian alam sekitar saja. 4.2 belum siap, Tapi cikgu akan ajar dulu ya. Ada beberapa sektor, Ada sektor tenaga. Kita tengok satu persatu. Setiap sektor itu apakah fokus utamanya? Sektor tenaga memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli adalah merupakan sumber tidak boleh baharu dan dia akan membebaskan gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida, gas monoksida menyebabkan kesan rumah hijau. Maka untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar dan pemanasan global, maka teknologi hijau dalam sektor tenaga dia mengesyorkan kita guna tenaga boleh baharu. Contoh tenaga hidroelektrik, tenaga solar dan tenaga angin.
Ini adalah pendahuluan untuk setiap sektor dulu. Nanti akan masuk lebih terperinci untuk setiap sektor. Okey, sektor dalam teknologi hijau. Sektor kedua, sektor pertanian dan perhutanan. Ya, apa maksud teknologi hijau? Maksud teknologi yang dapat memelihara dan memelihara alam sekitar dan mesra alam. Dalam sektor pertanian dan perhutanan, dia berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Kamu tahu kan, semua tumbuhan hijau akan menjalankan fotosintesis di mana tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen. Gas karbon dioksida ini merupakan punca utama kesan rumah hijau. Okay. Sekiranya kurang tumbuhan hijau di sekitar, terutama di bandar, maka iklim setempat adalah panas. Contoh, kamu pergi hutan, rasakanlah suasana dan suhu sana memang lain kerana banyak tumbuhan hijau. Jadi cuaca sangat nyaman, sejuk, terutama waktu malam. Okey, kerana ni tumbuhan dia menyerap gas karbon dioksida menjadikan suhu sana adalah lebih sejuk, nyaman. Okey, sektor pertanian dan perhutanan juga menekankan penjagaan nutrien tanah. Kekalkan nutrien tanah subur dan menambah baik penamalan penanaman. Contoh penanaman bergilir, penanaman jenis kontur. Sektor ketiga, sektor pengangkutan. Berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Sektor pengangkutan dalam teknologi hijau dia menggalakkan kita untuk berkongsi kereta. Dan juga lebih gunakan pengangkutan awam. Dan dari segi individu, pakailah kereta yang kalau boleh, yang boleh mengurangkan pembebasan gas exhaust lah, ataupun guna kereta hybrid. Kalau boleh, gunalah mod pengangkutan yang hijau. Contohnya berbasikal. Dan berbasikal kan bagus. Sejenis sukan. Kalau rumah you dekat, you berbasikal ke sekolah. Berbanding dengan bermotosikal. Bahan bakar kenderaan yang mesra alam adalah biodiesel. Penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum. Bahan api bio ini dia hasil daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Maka ternyatalah sumber ini lebih mesra alam dan dia boleh baharu. Kalau banding dengan petroleum tak boleh baharu. Dia semakin susut dan dia akan memberilah kesan kepada alam sekitar. Sektor keempat, sektor dalam teknologi hijau, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Sisa yang pertama ini ialah sisa pepejal. Yang kedua ialah air sisa, air buangan. Sektor pengurusan sisa dan air sisa memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu seperti baja kompos. Contohnya pepejal sisa seperti kulit buah-buahan, daun sayur-sayuran,
Okay, yang telah dikopek ni semua ni, dia boleh jadi baja kompos. Okay, jadi bahan organik yang campur dengan tanah. Jadikan tanah akan subur. Sektor dalam teknologi hijau, sektor bangunan. Teks ada boleh scan bangunan belian tu. Di cikgu share lah dia punya web page dalam Telegram. Pelajar, saya harap kamu dapat membiasakan diri dan terima bahawa untuk saiz ini kamu hanya guna satu-satunya aplikasi iaitu Telegram. You tahu tak? Pelajar peralihan Form 1, Form 2, Form 3, semua tu mereka sudah buka grup mata pelajaran semua kat Telegram. Tak ada lagi kat WhatsApp tau. Okay? Telegram sebenarnya dia lebih jimatkan storage handphone kamu. Okay? Ada banyak kebaikannya. Kamu Google, pergi Google. Jangan, bila cikgu nak contact kamu kat Telegram, berhari-hari kamu tak baca message. Susah tau. Dan ada lagi pelajar, belum lagi jawab soalan quiz yang diberi minggu lepas. Yang bab 2 punya, bab situ ni ada bab 2 punya, belum lagi jawab semula. Ada yang maka tak capai skor minimum. Pelajar boleh tengok kat bawah, saya semak saya, bawah saya baris terakhir, cikgu ada tulis skor minimum berapa. Okay. Tidak pun saya dah mention dalam grup pun. Okay. Kamu kira sendirilah, kena capai 80% daripada markah penuh. Okay, kita balik kepada sini Okay, so siapa yang ada masalah password Google Classroom, sila beritahu saya dengan segera. Okay, yang sudah beritahu mungkin saya lupa lah, ingatkan saya semula. Kerana kalau you tak beritahu saya tak boleh terus reset password kamu. Okay, kena ada permintaan pelajar kata sudah lupa password, baru cikgu boleh beritahu cikgu ICT untuk reset. Okay, ingat, siapkan semua tugasan minggu lepas. Quiz itu kena capai sekurang-kurangnya skor minimal 80%. Sendiri kira lah berapa soalan betul kan. Mek kamu kan pandai. Macam mana nak kira 80%? Kalau tak faham tanya. Dan tugasan bab 3 kena siap upload. Tugasan bilangan 1 dan 2. Tengok kat Google Classroom. Saya ada tulis dengan terperinci. Bilangan 1 kena upload muka surat mana. Sila baca. Jangan belum baca, you asyik tanya. Okay? Itulah tujuan grup itu diwujudkan untuk memberi informasi. Okay? Jangan apa tak baca terus tanya. Bukan seorang tanya tau. Banyak orang tanya. So, apa yang saya akan fikir? Saya fikir kenapa tahap kefahaman pelajar ini benda yang simple, yang logik yang nak tanya begitu banyak. So, saya boleh harapkan apa lagi? Okay? Simple instruction, you still need to ask repeatedly. Kau faham tak? Kan you pandai. Okay? Jangan buat begitu sampai orang rasa dah hilang keyakinan lah. Okay? So, be smart. Okay, sektor dalam teknologi hijau, sektor bangunan berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan belian. Tadi indeks bangunan hijau itu Masjid Raja Haji Fi Sabilillah. Ini bangunan beliana Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan. Contohnya, guna bahan binangan hijau,
bahan binaan yang di mana ya kalau boleh dibuat daripada bahan recycle dia buatlah dari bahan mentah tu bahan recycle. Penggunaan tenaga ni ya galakkan nak guna tenaga solar. Okay. Pengudaraan semula jadi, pencahayaan semula jadi. Okay. Air yang cekap dah beritahu dia ada sistem saliran yang cekap di mana ada satu tangki yang menakung air hujan akan recycle semula air hujan itu itu digunakan untuk cuci ke, okay. Pengurusan sisa pekerja yang baik, okay. Sampah sarap, bahan buangannya, ya ada sistemnya untuk uruskan yang baik. Sektor dalam teknologi hijau, sektor perindustrian dan pembuatan. Yang keenam, ada 7 sektor. Sektor perindustrian dan pembuatan berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, cerebu dan hujan asid. Kan? Kawasan perindustrian, kilang-kilang ni untuk pihak kilang, pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab, dia akan membebaskan gas-gas gas-gas yang toksik yang beracun ni tanpa rawatan. Tanpa memasang pemendakan elektrostatik pada cerobong terus. Okey. Lepaskan ke atmosfera. So ini menjadikan jerebu ataupun semua gas rumah hijau tu menjadikan kesan rumah hijau atau pemasang global. Dan kalau ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ini semua gas yang bersih ini akan larut dalam air hujan turun sebagai hujan asid. Okay? Akan menurunkan pH, air laut, air tasik, tumbuhan pun matilah. Okay? Kerana asid tak sesuai untuk pertumbuhan tumbuhan. Okay, sektor yang ketujuh, sektor dalam teknologi hijau, iaitu sektor teknologi maklumat dan komunikasi. TMK, ICT lah dalam bahasa Inggeris. Dia berfokus pengalaman teknologi maklumat dan komunikasi hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Okay. Sekiranya laptop kamu, komputer, belum lagi hantar untuk kedai untuk trade-in. Jangan terus buang ke tong sampah di luar. Semua ini boleh trade-in. Dia orang ada cara untuk hantar untuk recycle. Pengamalan teknologi maklumat dan komunikasi hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Bahan terbiodegradasi ialah bahan yang boleh terurai oleh tindakan mikroorganisma. Pelajar dah jawab quiz ada tak? Berapa orang di atas talian hari ini? 18. Balik slide tadi. Saya cek dulu. Adakah 42 panjang juga? Ada 8 slide. Teruskan sekejap ya. Sektor tenaga.
Terdapat beberapa isu sosio-saintifik yang melibatkan sektor tenaga. Apa maksud isu sosio-saintifik? Isu, tahulah, isu ialah permasalahan. Okay? Sesuatu masalah yang timbul. Sosio ialah sosial lah, masyarakat. Saintifik, ia ada kaitan dengan bidang sains dan teknologi. Ya, betul. Dalam textbook kena pada tangan kamu, kena rujuk sana. Definisi isu sosio-saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosio-kontroversi yang boleh dipertikaikan lah. Ada kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Yang risaulah masa exam dia takkan tanya tulis definisi. Sekarang akan setuju. Yang penting kebab ini adalah kamu kena tahu dia punya isu sosio-saintifik. Contohnya apa? Isu sosio-saintifik timbul disebabkan oleh apa? Bukan saja semula jadi timbul, tetapi disebabkan oleh aktiviti manusia. Jadi kesan daripada aktiviti manusia ni yang menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. Pembebasan gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau sama dengan pemanasan global. Dua-dua istilah adalah sama maksud. Kerana gas karbon dioksida ini dia bersifat boleh memberangkat haba. Dia memberangkat haba di atmosfera dan menyebabkan haba tidak boleh dipantulkan dengan sepenuhnya ke angkasa lepas. Maka dia tinggal di atmosfera. Jadi suhu setempat adalah meningkat. Cuaca panas. Secara global menjadikan pemanasan global atau kesan rumah hijau. Jadi kesan rumah hijau membawa akibat seperti kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan, dan kemusnahan biodiversity. Kesan rumah hijau disebabkan kurang tumbuhan. Kawasan tadahan air di hutan itu dah kurang. Bukit telah digondolkan. Jadi bila bukit itu dah kurang tanaman, akar tu tak cincang tanah kan. Bila hujan turun ke kawasan lereng bukit, hakisan tanah berlaku. Jadi so air itu pergi mana? Tak ada tempat nak pergi. Jadi banjir lah. Faham tak? Kawasan tadahan air ataupun hutan telah diteroka. Jadi boleh berlaku banjir kilat. Ingat, hutan adalah kawasan tadahan air. Dia tengok hutan, ada hutan boleh jumpa air terjunnya. Akar pokok tu yang menyokong tanah tu dan juga menyerap air sana. Serius lagi, jadi ribut taufan, macam-macam lah cuaca yang tak menentu dan kemusnahan biodiversity. Isu yang pertama, penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu dan gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Ini adalah satu isu lah yang sukar ditangani kerana kita masih bergantung kepada bahan api fosil seperti petroleum, arang batu, gas asli ini. Kita punya kereta 99% adalah guna petrol guna. Bukan semua orang afford
untuk beli kereta elektrikal. Dia tak popular di negara kita lagi ya. Mungkin 10 tahun nanti ya. Okay, jika keadaan ini berterusan, tak mustahil sumber bahan api fosil akan habis. Tak tahu berapa tahun, ratus tahun nanti ya, petrol habis. Kita tak tahu berapa ratus ke berapa ribu. Memang semua sumber tenaga tak boleh baharu ini akan semakin menyusut. Dah guna, dia dah kurang. Okey, kedua. Yang tadi ada apa? Ulang semula. Penggunaan sumber tenaga tak boleh baharu seperti bahan api fosil. Contoh petroleum, arang batu, gas asin meningkatlah. Disebabkan keperluan rakyat. Kedua, pembakaran sumber bahan api fosil ni memberi kesan. Dia menghasilkan gas rumah hijau, gas karbon dioksida yang banyak dan menyebabkan pemanasan global. Gas karbon dioksida ini akan memerangkap haba di atmosfera, menjadikannya haba tak boleh nak pantau sepenuhnya ke angkasa lepas dan dia terperangkap di atmosfera menjadikan pemanasan global. Isu sosial saintifik yang ketiga dalam sektor tenaga ialah kesan pembakaran bahan api fosil juga menyebabkan perubahan iklim. Ribut taufan, apalagi banjir kilat berlaku. So kemarau panjang, berbagai lagi bencana ada kaitan dengan misalkan bumi ini dah kita kata dah lain iklimnya. So ada tiga isu sosial saintifik dalam sektor tenaga. Jadi bagaimana kita nak atasi, kita kena aplikasikan amalan teknologi hijau untuk menangani isu sosial saintifik sektor tenaga. Okay, sektor tenaga ni menitik beratkan apa? Okay, dia menitik beratkan mementingkan beberapa perkara, memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Kita tak boleh kata tak guna tenaga, tak boleh ada elektrik. Boleh kan? Apa tu tak boleh jalan kalau tak ada elektrik. Jadi, dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio saintifik berkaitan dengan sektor tenaga ialah first, cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan. Kedua, ialah kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Dia tak ada penjelasan seterusnya, secara umum saja. Okay, empangan kenyal. You belajar geografi, telah belajar macam-macam empangan kan? Okay, di Malaysia ada beberapa. Empangan kenyal, contohnya yang di Terengganu merupakan empangan hidroelektrik yang terbesar di semenanjung Malaysia. Empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Yang tadi ialah apa? Tadi tentang sumber tenaga hidro. Guna air bergerak kinetik. Tenaga kinetik air ini menjana tenaga elektrik. Panggil tenaga hidroelektrik. Okay, kedua, sumber tenaga angin. Aplikasikan sumber tenaga angin. Ini merupakan sumber yang bersih yang boleh menggantikan penggunaan bahan api fosil pada masa depan. Belum popular lagi di negara kita macam tapi negara luar, negara Eropah, Asia, dah ada yang sangat popular ini. Sumber tenaga hidro. Tadi dah. Ini sudah ni. Okey. Solar tak ada. Solar ada juga Solar dia tak ada slide tapi anda tengok teks lah.
Kan negara kita ni sepanjang tahun pun panas punya kan. Okey. Sepanjang tahun pun menerima cahaya matahari yang secukupnya. Maka ini harus digunakan dengan semaksimum dan secara optimum. Jadi sumber tenaga solar adalah sumber tenaga boleh baharu yang sangat berpotensi dibangunkan di negara kita. Ada rumah yang ada pasang panel solar juga untuk memanaskan airnya, air tangkinya. Jadi dia ada dua, satu buka air biasa, air sejuk, satu bila dia buka dia keluar air panas. Okay, izinkan saya beberapa minit, 2 minit untuk screenshot. Hari itu saya lupa kan screenshot, saya minta pelajar vote poll kan. Ada yang tipu tak join pun dia kata hadir. Jadi tak boleh harap lah. Tu. Siapa yang terkeluar itu nanti minta kawan beritahu saya. Bolehkah saya tahu siapa Mariana Cik Abdullah? Boleh respon tak? Harap pelajar boleh guna email MOE sendiri ya dan letak nama sebenar. Cikgu nak ucapkan terima kasih atas penyertaan anda semua dalam Google Meet hari ini. Video nanti cikgu share lah. Okay? Tolong siapkan semua tugasan dan uploadkan pada okay? Kita akan bincang ini. So ada pelajar ada apa tak? Sebenarnya saya sebenarnya cikgu nak bincangnya tapi saya takut kerana ini pelajar sudah buat ke belum? Dah. Okey, kamu sudah senyap sunyi begitu lama. Sekarang saya nak you respon lah. Okey, Elisa jawab soalan ini. Soalan 1. Sekarang sesi soal jawab maksudnya pelajar perlu respon. Alisa T ada tak? Oh, sukanya tak beri kerjasama. Okey, Alia Zulaika. Alia? Pembangunan. Bacalah ni, baca. Apakah teknologi hijau dan baca ni. Cepatlah, semua orang. Apakah itu teknologi hijau? Teknologi yang menggunakan kaedah pembangunan seperti sumber semula jadi untuk menghasilkan produk untuk memelihara alam supaya kesan negatif daripada aktiviti manusia dapat Ini isi tempat kosong ni adalah tak ada pilihan tak? Ada pilihan ke tak ada? Tak ada lah. Tak ada. Oh, okey. Terima kasih atas jawapan kamu. Okey. Teknologi hijau ya teknologi yang menggunakan kaedah inovatif.
Saya rasa perbincangan sangat penting kerana saya memang tak larat lah nak pergi check you punya. You hantar sana, saya nanti you ada hantar tak? Check kamu ada hantar cukup tak? Macam tu. Betul salah ke? Betul. Kamu hantar buku saya kena tanda sekali. Buat apa saya nak tanda 2 kali, betul? Okay. Jadi sekarang ni bincang. Kalau salah apa, you buat pembetulan. Nanti hantar balik buku tak perlu saya susah sangat tengok. Okay, seperti sumber boleh baharu. Untuk menghasilkan produk mesra alam supaya kesan negatif daripada aktiviti manusia dapat diminimumkan. Cikgu, kalau tulis dikurangkan? Dikurangkan. Boleh? Okey, boleh. Okey, kedua, dipersilakan pelajar Elisa T. 1, 2, 3. Oh, tak ada respon. Okey, Jia Xuan. Cortana? Cikgu, Okey, Cortana boleh jawab soalan 2? tenaga, mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan. Betul. Bagus. Mempromosikan. Rasa ini semua tentang tonggak kan. Tonggak dasar teknologi hijau ada 4 tonggak. Dua B, tonggak ekonomi tinggi, meningkatkan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. bagus. Dari segi sosial, dipersilakan Xue Qing untuk Meningkatkan kualiti hidup. Okey, bagus. Dari segi alam sekitar, silakan Jia Ying. Memelihara dan meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Okey, tepat. Syabas. Sektor dalam teknologi hijau. Apakah sektor ini? Kalau terbalik boleh ke? Boleh? Yisheng? Nombor 1 cikgu. Ya. Tenaga. Yes. Betul, bagus.
sektor tenaga, guna tenaga boleh baharu iaitu tenaga hijau, tenaga solar, tenaga hidroelektrik, tenaga angin. Dan kurangkan penggunaan tenaga elektrik kena jimat guna tenaga. Dan pilih peralatan elektrik yang ada kecekapan tenaga 5 bintang. Kedua, meminimumkan pembuangan sisa seperti sampah dan air sisa seperti sisa manusia dan bahan kimia terhadap alam. Apakah sektor ini? Mariani, Cik Abdullah. Ya, cikgu. Pengurusan sisa dan air sisa. Nama kamu Mariani kan? Tak. Nama saya Amira. Ni handphone mak saya. Amira. Ya. Okay, thank you. Welcome. Pelajar kalau ada masalah guna email MOE bagi tahu kita cikgu boleh sangat rela untuk tolong kamu reset password. Amira, kamu ada masalah email MOE tak? Halo? Ya. Kamu ada masalah login guna email MOE ke? Tak ada. Oh, tak ada saja. Biasakan diri guna itu email MOE lah. Kerajaan dah belanja juta-juta untuk Google Site. Ketiga, guna baja kompos dan air hujan untuk menyiram tumbuhan dan mengawal aktiviti pembalakan. Apakah sektor ini? Dipersilakan Faris untuk respon. Pertanian dan perhutanan. Tanya kepada Yusun dan Faris. Setakat ini saya dapat perhatikan anda berdua memang ada hantar tugasan pilihan 1, 2 tanpa perlu diminta atau disuruh, tak perlu cikgu kejar. Teruskan usaha anda. Sebab jarang nak jumpa pelajar lelaki dalam Google Meet saya. Setakat ini. Keempat, pengangkutan hijau menggunakan kuasa solar dan kuasa elektrik hybrid. Apakah sektor ini? Nur Nadia. Pengangkutan. Very good. Senang tak? Senang Sebenarnya subjek ini senang. Yang penting kamu fokus bila masa PTPC you fokus. Tugasan ada buat. Apa jadi ya? Oh, rupanya saya padam. Jawapan sudah keluar tau. Tak perlu tulis lagi. Senang kan? Okey, kelima. Guna bahan binaan hijau untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Sila nyatakan apakah sektor yang berkenaan. Nur Alia. Bangunan. Bagus, betul. Dia ini adalah contoh bangunan yang ada indeks bangunan hijau. Mesra alam. Tanam bangunan. Dia ada tanaman pada dinding. Keenam. Guna bahan mentah dengan cekap, mengurangkan sisa dan kita semula bahan terpakai. Nyatakan sektor yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Dipersilakan Nordania Latisha. Pengurusan sisa dan air sisa. Salah. Perindustrian dan pembuatan. Bagus. So ini
Betul. Penindustrian dan pembuatan. Ini tadi saya sudah guna dakwat putih. Bila saya padam, dia timbullah jawapan. TMK hijau mengurangkan penggunaan bahan berbahaya, menjimatkan tenaga elektrik dan memanjangkan jangka hayat penggunaan peralatan. Okey. Nur Nabila Nakila boleh jawab ni. Okey, bagus. TMK ya, teknologi maklumat dan komunikasi. Terus. Seterusnya, buka surat terakhir. Tenaga bukan hijau yang masih digunakan di Malaysia, sila nyatakan. Apakah tenaga yang tak boleh baharu yang masih digunakan di negara kita? Okey, Nurin, Aya, Dania. Nurin? Ada Ayu deh? Okey, kita bagi giliran kawan lain. Husna? Nurul Husna? Ini. Okey, Sarah. Sarah ada? Saya, Okey, very good. tenaga bukan hijau yang masih digunakan di Malaysia iaitu arang batu, gas asli dan petroleum. Okey, very good. Betul, 3 jawapan ada. Dan gas asli. Ketiga-tiga ini merupakan apa? Bahan api apa? Dia ada kategori yang panggil bahan api fosil. Okey. Okey, apakah kesannya penggunaan bahan api fosil? Ni. Apakah isu sosio-saintifik yang timbul? Pemanasan global, pencemaran air, pencemaran udara. Okey. Pemanasan global, pencemaran air dan pencemaran udara. Betul. Okey. Ada 6 sosio-saintifik. Ada lagi 3, ialah apa? Husna. Kenapa Husna tak ada respon? Nurin. Alisa. Alisa sudah terkeluar tadi. Okey, Alia. Kita dah balik kepada kamu sebab ini pusingan kedua. Alia, boleh? Ada boleh nyatakan isu sosio-saintifik yang lain tak? Nombor 3 yang cikgu. Ni. Nombor 2. Ada 6, baru 3 je ni. Penipisan lapisan ozon. Oh, itu tak. Penipisan lapisan ozon ni disebabkan oleh CFC ya. Kesan rumah hijau. Yes, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau dengan pemanasan global adalah sama. Mana lagi? Ya, ada lagi 2 ada kaitan dengan isu sosio-saintifik. Sektor tenaga. Kehausan sumber bahan api fosil. Very good.
Sumber bahan fosil adalah sumber tak boleh baharu. Dia akan semakin berkuranglah jika apabila terus digunakan. Tadi ada respon kat chat juga. Jangkitan penyakit bukan ya. So apa lagi? Ada satu lagi. Perubahan iklim. Ya. Pembebasan gas rumah hijau ini dia menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global boleh mengakibatkan perubahan iklim seperti ribut taufan, banjir kilat dan pelbagai lagi bencana alam. Last question. Jadi bagaimana kita boleh aplikasi teknologi hijau dalam sektor tenaga? Apa yang kita boleh gunakan? Siapa nak volunteer? Jawab. No Alia. Alia, boleh kamu pilih. Mana satu adalah aplikasi teknologi hijau dalam sektor tenaga? Betul? Nabila respon. Dia kata guna lampu tenaga solar. Yes, that's right. Ada lagi? Guna alat yang dilabel kecekapan tenaga. Ya, yang ada ini 5 star. Lagi? Guna tenaga boleh baharu seperti tenaga solar thermal. Bagus. 3 ini. Guna tenaga solar, menggunakan peralatan yang ada label kecekapan tenaga. Itulah sesi PTPR kita. Terima kasih kerana anda masih terus bersama.